السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 54 baris 8 daripada atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullahu ta'ala, dan menghendaki ia akan melupakan sesuatu, maka ingat ia akan dia, dan menghendaki ia mengingat akan sesuatu, maka lupa ia akan dia. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan sifat membesarkan diri, iaitu dia panggil sebagai takabbur. Maka sambung kata dia, dan menghendaki ia manusia akan melupakan sesuatu, maka ingat ia manusia akan dia akan sesuatu, dan menghendaki ia seorang mengingat akan sesuatu, maka lupa ia seorang akan dia akan sesuatu. Ni kena patah balik ni, benda apa ni? Pinjam siapa ni? Dan lapak ia dengan tergagah, dan dahaga ia dengan tergagah. Okey. Jadi masih sambung perbahasan berkaitan dengan cara untuk mengubahkan diri daripada berasa takabur. Maka dia kata dulu bahawasanya, kita baca atas sikitlah baru faham sikit. Dia kata, dan bahawasanya mengerasi akan dia akan manusia oleh penyakit. Jadi kita bersambung dalam bab berkaitan dengan sombong, berkaitan dengan takabur, berkaitan dengan membesarkan diri. Maka dia sambung kata dia, dan bahawasanya mengerasi akan dia akan manusia. Mengerasi ini makna terpaksa, bukan dengan ikhtiar kita, bukan dengan usaha kita. Oleh penyakit. Mana penyakit tersebut datang dengan cara terpaksa, bukannya kita usaha. Kita usahalah makan ubat lagu mana pun, kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan akan mari penyakit tersebut, maka dia akan mari. Jadi kita tidak dapat menolak penyakit tersebut. Terkadang sakit ia seorang dengan tergagah, dengan dalam keadaan terpaksa, tanpa dia usaha, tanpa dia ikhtiar, dia sakit. Dan lapar ia seorang dengan tergagah, lapar juga dalam keadaan tidak usaha dan tidak ikhtiar. Lapar tersebut mari secara tiba-tiba daripada Allah Taala. Dan dahaga ia manusia dengan tergagah juga. Kadang-kadang dahaga pun mari dengan cara bukan usaha, bukan ikhtiar. Bukan melalui usaha kita jadi dahaga tak. Bahkan kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala beri kita dahaga tanpa kita ada sebab. Sebab penyakit ke, dahaga ada juga. Ataupun bukan sebab penyakit, sihat je, tapi dia mari dahaga waktu dia panah. Jadi mari itu adakah dengan usaha kita boleh tolak? Tidak. Mari juga.
Dan terkadang menghendaki ia manusia akan mengetahui sesuatu, maka jahil ia manusia dia akan sesuatu. Kadang-kadang kita nak tahu satu benda, nak faham satu benda, kita pun marilah mengaji. Mari mengaji, akhirnya tahu. Akhirnya tahu. Yang sebelumnya dia jahil. Ataupun kadang-kadang dia nak tahu benda tu, dia mengaji, tiba-tiba tak jadi juga. Jahil juga. Jahil juga sebab Allah Ta'ala tidak beri kepada dia ilmu. Jadi atas dasar tersebutlah semua benda tersebut tidak dapat dikawal oleh kita, maka sebab apa untuk kita sombong. Tu. Jadi ke situ. Lepas tu sambung dia kata, dan menghendaki ia manusia akan melupakan sesuatu, maka ingat ia manusia dia akan sesuatu. Kadang-kadang manusia nak melupakan sesuatu, tapi tiba-tiba teringat juga. Sebaliknya juga, dan menghendaki ia seorang mengingat akan sesuatu, maka lupa ia manusia dia akan sesuatu. Dia nak ingat sesuatu, dia nak ingat satu benda, dia nak ingat satu peristiwa, dia nak ingat satu benda, tiba-tiba Allah Ta'ala tak bagi dia ingat, dia tak ingat juga. Dia ingat dengan izin Allah Ta'ala, dia lupa pun dengan izin Allah Ta'ala, dia dahaga dengan izin Allah Ta'ala, dia alim pun dengan izin Allah Ta'ala, dia jahil pun dengan izin Allah Ta'ala. Semua dengan kawalan Allah Ta'ala berlaku. Tidak ada satu pun daripada perbuatan ataupun keadaan yang bebas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memberi mudarat ia sesuatu akan manusia tersebut. Memberi mudarat dari sudut apa? Dari sudut kita nak sesuatu tapi tak dapat. Siapa yang beri mudarat tu? Iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak layak untuk kita berasa bangga diri ataupun besar diri. Dia panggil sebagai ujub, dia panggil sebagai takabur, untuk kita berasa lebih mulia daripada orang lain. Kemudian kesudahan seorang tu mati dan hisab. Kesudahan, pengakhiran bagi seseorang tu adalah mati. Dan lepas mati ada pula hisab. Hisab ni timbangan amalan. Yang mana baik, maka dia akan mendapat syurga. Yang mana lebih daripada jahat, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi itu orang yang akhirnya kesudahannya akan mati. Maka mati ni terbahagi pada dua pula. Pertamanya dia husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Yang keduanya su'ul khatimah, mati dalam keadaan jahat. Kalau dia beramal dengan amal soleh, dia mati dalam keadaan baik. Kalau dia beramal dengan amal jahat, dia mati dalam keadaan jahat. Kalau tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika ada ia seorang daripada isi neraka, isi ni ahli maka anjing dan babi lebih baik daripada orang yang termasuk di kalangan ahli neraka. Kalau dibandingkan dengan babi dengan anjing, dia bukan manusia, dia binatang. Dia bukan mukallaf, tapi ada otak, tapi tidak ada hukum atas dia. Tidak diberati hukum ke atas dia. Kita diberati hukum atas kita. Kemudian kita masih ada akal untuk membezakan antara baik dan buruk. Sebab tu dia panggil antara benda yang mewajibkan kita ibadat ialah mumayyiz. Orang tersebut dapat membezakan antara baik dan buruk. Orang tersebut dapat membezakan antara mudarat dengan kebaikan. Orang tersebut dapat membezakan antara dosa yang dimurkai Allah dengan pahala yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang berbuat dosa, pada zahirnya ketika dia buat dosa, maka hilang 1/3 ataupun 2/3 akal dia. Nafsu dia membuat, nafsu dia lebih tinggi ketika itu untuk melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wal iyadu billah. Maka ketika itu babi yang merupakan najis mughalladhah, anjing yang merupakan najis mughalladhah, itu lebih mulia dan dia lebih hina daripada anjing dan babi tersebut. Kerana anjing dan babi tersebut tidak ada salah. Tidak ada yang dapat menghina dia dari sudut dosa. Tapi kita ada benda yang dapat menghinakan kita kerana kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa tersebut wal iyadu billah. Maka kerana apalah membesarkan ia seorang akan dirinya diri seorang. Maka kita dah bahas semua tu. Kita jahil dalam keadaan izin Allah. Kita berilmu pun dengan izin Allah. Kita lapar pun dengan izin Allah. Kita kenyang pun dengan izin Allah. Semua dengan ketentuan Allah Ta'ala berlaku. Maka dari sudut manakah dan kerana sebab apakah kita boleh lagi takabur. Tu dia panggil ubat untuk mengatasi takabur.
ubat untuk mengatasi membesarkan diri. Tu ni. Kemudian dia kata, dan ia hamba tu yang hina, yang lemah. Dan yakni padahal ia seorang tu seorang hamba. Hamba ni lawannya Tuhan lah. Tuhan lawannya hamba. Tuhan kedudukannya berada di atas. Hamba kedudukannya berada di bawah. Hamba Allah dengan hamba orang lain. Hamba orang zaman sekarang tak ada dah. Tapi hukum masih ada. Hukum berkaitan dengan hamba, pemerdekaan hamba, perkahwinan bersama hamba. Itu semua masih ada lagi. Yang cuma tak adanya sekarang ialah hamba tu sendiri tak ada. Sebab zaman Islam dulu, ketika Nabi SAW, zaman Nabi SAW, para sahabat, dia ada kafarah yang perlu dibayar. Antaranya kafarah memerdekakan hamba. Jadi banyaknya orang yang memiliki hamba, kafarahnya ialah membebaskan hamba, memerdekakan hamba. Memerdekakan hamba. Jadi bila memerdekakan hamba, masing-masing memerdekakan hamba, maka hamba tersebut merdeka. Maka banyaklah orang merdeka di kalangan orang Islam, sampai sekarang tidak ada lagi yang dipanggil sebagai hamba. Jadi itu hamba manusia, ni hamba Allah Ta'ala. Hamba Allah Ta'ala sampai kiamat, daripada awal sampai habis. Nabi SAW, gelaran dia Abdullah, hamba Allah. Allah Ta'ala panggil, ya Abdullah, wahai hamba Allah. Sebab apa? Sebab tu gelaran yang paling mulia, nisbah kehambaan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengiktiraf Nabi SAW sebagai hamba. Kita wallahu a'lam, adakah diiktiraf sebagai hamba Allah Ta'ala? Maka seyogianya kita buat baik. Hindari seboleh mungkin benda-benda yang membabitkan dosa. Kalau tidak, kita tidak akan diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba Allah. Dan kalau tidak diampuni Allah Ta'ala, kita akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal'iyadu billah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan betapa patut membesarkan diri bagi mereka yang membasuh tahi dengan tangannya, tangan seorang. Tu. Macam mana boleh besar diri, macam mana patut dia boleh takabur, dia boleh berasa diri dia hebat, dia boleh berasa diri dia lebih hebat daripada orang lain, sedangkan mereka pun basuh tahi dengan tangan. Basuh tahi dengan tangan. Dah tak guna tangan, guna plastik, sama jugalah. Basuh tahi lah juga tu. Tu. Nak kata hinanya kita basuh tahi sendiri juga. Pegang tahi juga. Ataupun paling kurang pegang juga kesan-kesan tahi selepas daripada berak tu. Jadi kok mana kita nak berasa sombong dengan seseorang? Jadi tak layak untuk kita sombong kepada orang lain. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang layak untuk sombong. Sebab tu ada namanya Al-Mutakabbir. Allah Ta'ala yang maha sombong. Tiap-tiap hari basuh berak dengan tangan tu pula tiap-tiap hari. Tu pun kalau tak sembelik lah. Tu. Kalau sembelik pula 3-4 hari baru sekali berak. Baru nak basuh tangan. Baik. Dan menanggung ia seorang dia akan tahi selama-lama, iaitu tanggung dalam perut. Cuma tanggung dalam perut tahi ni sembahyangnya sah dah. Tak membawa kepada tidak sah. Yang tanggung najis yang kata tidak sah tu ialah kalau tanggung najis pada zahir anggota badan, pada zahir pakaian. Kita tanggung najis. Ataupun bersambung dengan sesuatu yang najis, juga kita tidak sah sembahyang. Dipanggil sebagai menanggung najis. Itu menanggung najis secara zahir. Kalau dalam batin perut kita ni tanggung juga najis, tapi taklah sampai tahap membatalkan sembahyang. Teruk lagu tu. Bila kita nak tahu perut kita kosong daripada tahi, sentiasa ada tahi belaka. Tu. Wallahu a'lam. Habis, selesai bab takabur. Masuk bab yang baru, bab yang terakhir, bab yang kedua terakhir, sifat mazmumah. Bab yang ke-9 pada menyatakan ujub. Ketahui olehmu bahwasanya ujub itu, yakni makna ujub itu membilang besar ia seorang akan dirinya diri seorang. Itu ujub. Ujub tu ialah dia berasa diri dia hebat. Sombong, dia berasa diri dia hebat daripada orang. Tu sombong. Jadi kita kata dulu, ujub tidak semestinya takabur, tapi takabur mesti dia akan ujub.
Ujub adalah permulaan bagi takabur. Bila takabur, pasti ada ujub. Kerana perasaan berasa diri hebat, kalau banding dengan orang, dia panggil takabur. Kalau berasa diri sendiri, tu dia panggil ujub. Ataupun satu kelakuan daripada segala kelakuannya, kelakuan seorang. Ataupun dia berasa hebat, salah satu daripada sifat dia. Salah satu daripada perbuatan dia, dia berasa hebat berbanding orang lain. Aku rasa aku paling hebat dah tarawih buat 20. Lain semua kampung aku buat 8, aku buat 20. Aku rasa aku seorang dah dalam kampung ni 20. Kat surau tu buat 8. Dia berasa dia hebat. Tak salah buat 8. Buat 8 ke buat 20 lah, lantak lah. Asal buat. Tapi dia berasa dia hebat dengan buat ibadat tu. Tu dia panggil ujub. Dia berasa hebat seorang diri je, bukan dia kata ke orang. Tapi kalau dia rasa hebat banding orang, tu jadi takabur. Tu jadi sombong. Seperti ilmu seorang. Ilmu adalah salah satu sebab orang tersebut boleh berlaku ujub, apatah lagi takabur dengan mudah. Contohnya ialah iblis. La'natullahi alaihi, dia asalnya adalah malaikat. Namanya ialah malaikat Azazil. Jadi malaikat Azazil ialah malaikat yang paling alim ketika itu di kalangan seluruh malaikat-malaikat yang lain. Bila apa-apa masalah ke apa, dia rujuk ke dia. Sebab dia orang yang paling alim. Dan bukan setakat alim, bahkan dia orang yang paling banyak ibadat beratus-ratus ribu tahun kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum diciptakan Nabi Adam lagi. Beratus-ratus ribu tahun ibadat dengan Allah Taala, dan dialah antara malaikat yang paling alim. Tiba-tiba bertukar keadaan dia daripada orang yang paling alim, orang yang paling banyak ibadat, kepada orang yang paling kufur dengan Allah Ta'ala. Sesat. Bukan setakat sesat, bahkan kufur sampai kiamat. Tak akan boleh dah dia tu Islam. Tak akan boleh dah dia kembali kepada redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma selaknat-laknat dia sekalipun, Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih memakbulkan doa dia, iaitu dia minta supaya dipanjangkan umur sampai kiamat. Untuk menyesatkan anak cucu Adam. Sama ada menyesatkan dari sudut ibadat zahir ataupun ibadat batin hati, mengacau rumah tangga dan sebagainya, membuat orang was-was, membuat orang tidak mahu ibadat, malah pergi surau masjid, malah ngaji, dan sebagainya. Semua tu kerja iblis setan belaka. Dia bagi tempoh. Dia suruh Allah Ta'ala tak cabut nyawanya sampai kiamat. Bahkan sampai sekarang makin berkembang. Jumlah manusia 1/10 saja daripada jin. Jumlah manusia dari sudut dia panggil pecahan lah, ataupun dia panggil nisbahnya 1/10 manusia banding dengan jin. Jin banyak lagi. Jin 10 kali ganda. Jin 10 kali ganda lebih banyak daripada manusia. Jadi antara manusia dengan jin, jin paling banyak sekali. Antara jin manusia dengan malaikat, malaikat lah paling banyak sekali. Antara jin manusia dengan binatang, binatang lebih banyak lagi. Antara binatang, jin dan manusia, malaikat lagi banyak lagi. Gitu. Malaikat adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling banyak atas alam. Yang paling banyak atas alam. Jadi iblis, dia berasa dia hebat daripada Adam. Kalau Nabi Adam AS diciptakan daripada tanah, dia berasa dia hebat sebab dia ciptakan daripada api. Dia berasa dia mulia sebab diciptakan daripada api. Maka dia tak mahu sujud kepada Nabi Adam AS seperti mana perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sujud hormat. Maka ketika itu dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejak daripada itulah dia berazam untuk menyesatkan seluruh umat Nabi Adam AS sampai kiamat. Jadi dia akan masuk ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala selama-lamanya. Tu. Kemudian, dan ibadatnya ibadat seorang. Seseorang juga boleh jadi ujub dengan sebab ibadat yang dia buat. Dia zikir, tahlil 400 juta kali. Dia baca Quran 400 kali khatam. Jadi semua tu benda-benda yang boleh buat dia rasa besar diri. Dia tak duduk dengan orang pun. Dia rasa diri dia seronok. Dia rasa syok sendiri. Dia hebat. Tu ujub lah tu. Dia tak suruh banding orang. Banding orang jadi terkabur dah. Tu ujub. Tu Dan tiada takut ia seorang akan hilang diri dengan kelakuan tadi.
Dia tak takut kalau sifat kemuliaan yang dia duk berasa bangga tu hilang. Dia tak takut. Dia tak takut kok ilmu yang dia dah belajar dia menyebabkan dia jadi alim ni hilang. Dia tak takut. Dia tak takut ibadat yang sentiasa dia lakukan ni tiba-tiba Allah Ta'ala beri khidlan, satu kudrat untuk buat maksiat sehingga dia tu tidak lagi ibadat. Dia tak takut benda tu. Sedangkan Allah Ta'ala ya muqallibal qulub, selalu kita minta, wahai Allah Ta'ala yang membolak-balikkan hati, thabbit qalbi ala dinik, sabitkanlah oleh engkau atas agama engkau, sabbit qalbi ala dinik, wa ala ta'atik, dan atas ketaatan pada engkau, sabbit. Sebab apa kita minta begitu? Sebab bila-bila masa saja kita ni daripada kaki ibadat jadi kaki maksiat. Seperti Barsisa. Barsisa dia ibadat pada Allah Ta'ala 500 tahun. Tiba-tiba dia menjadi orang yang kufur dengan Allah Ta'ala. Satu hari Barsisa dia duduklah. Dia beribadat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas sana tu. Di atas bukit, duduk seorang diri. Khalwat dia panggil. Bukan khalwat lelaki perempuan ni. Khalwat ni duduk seorang-seorang. Dia duduk seorang-seorang tak bercampur dengan manusia. Tiba-tiba satu hari nak turun. Dia nak turun. Kemudian ahli maksiat ni pula yang duduk di bawah, dia nak naik. Dia nak naik rasa malu sebab dia tahu, ada orang ahli ibadat di atas tu, iaitu namanya Barsisa. Dia pun gila juga. Orang tu turun, Barsisa turun, orang maksiat tu naik. Berselisih ya. Barsisa dalam hati dia kata, Allah, orang maksiat ni lagi. Dia pandang rendah pada orang maksiat tu. Orang maksiat pula dalam hati dia, aku berasa malu lah. Aku lalu di hadapan orang yang ibadat dengan Allah Ta'ala. Jadi Barsisa yang turun daripada bukit tadi, yang asalnya awan tu melindungi dia, awan tu menaungi dia, tak mau bagi dia kena panas sampai tahap tu, tahap wali tu. Tiba-tiba bila dia pandang rendah pada ahli maksiat, dan ahli maksiat tu berasa hina sebab berlalu di hadapan ahli ibadat, awan tadi bertukar menaungi ahli maksiat tadi. Menaungi ahli maksiat tadi sebab apa? Sebab ahli maksiat berasa dalam hati dia berasa hina, dia berasa dia ingat dosa. Sebab dia lalu dia tengok Barsisa. Barsisa pula memandang rendah pada ahli maksiat tu, sehingga kan dia ada satu dosa yang kecil dalam hati, iaitu berasa diri dia hebat. Dia pandang rendah pada ahli maksiat. Sikit lah. Mandang rendah pada ahli maksiat, tukar selalu awan. Daripada dia menaungi Barsisa kepada menaungi ahli maksiat tersebut. Wal'iyadu billah. Tu antara benda-benda yang boleh menyebabkan dia berasa hebat dan boleh menyebabkan dia takabur. Tu dia panggil takabur. Walaupun sebesar darah, dia akan boleh menyebabkan kita masuk neraka tanpa kita diampuni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu takabur bahaya tu. Tu dengan sebab ibadat dan ilmu tu yang utamalah, ada lagi. Kemudian, dan lupa ia seorang akan bahawa semua diri kelakuan tadi ialah pemberian Allah Ta'ala bagi seorang. Kelakuan yang baik tadi, ibadat yang Allah beri pada dia, ilmu yang Allah Ta'ala beri pada dia lupa kata itu pemberian Allah. Jadi maknanya kita kena sentiasa ingat, setiap benda yang kita belajar itu pemberian Allah kalau kita faham. Sebab tu Imam Abu Hanifah rahimahullah sebut dalam kitab, dinukilkan dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Kata dia, Imam Abu Hanifah, kalau aku belajar dan aku dapat faham satu ilmu, maka aku akan sebut Alhamdulillah. Maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menambah ilmu aku. Sebab aku berasa bersyukur kerana aku telah dapat memahami satu ilmu yang aku belajar. Tu cara nak tambah ilmu lah. Syukur dengan Allah Ta'ala. Bukannya tambah satu ilmu, kau berasa hebat pada orang. Tu jeng tu. Terbalik pula. Imam Abu Hanifah dapat satu ilmu, dia faham, dia syukur. Alhamdulillah. Kita terbalik pula. Kau besar diri. Jeng gitu. Tak kena. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Maka dia kata, maka jika melihat ia seorang akan nikmat Allah Ta'ala atas seorang dengan ilmu dan amal, dan lainnya lain daripada ilmu dan amal, dan takut ia seorang akan hilang ilmu dan amal,
Dan sukacita ia seorang dengan nikmat Allah Ta'ala atas seorang. Kerana nikmat itu datang daripada Allah Ta'ala, maka tiada ada ia seorang ujub. Sekali lagi dia kata, maka jika melihat ia seorang akan nikmat Allah Ta'ala atas seorang dengan ilmu dan amal. Tamanya dia tengok ilmu yang dia dapat, amal yang dia lakukan, itu daripada Allah Ta'ala. Satu. Dan takut ia seorang akan hilang ilmu dan amal. Dalam yang kedua pula, dia takut bila Allah beri dia ilmu, takut hilang ilmu tu daripada dia. Allah Ta'ala menetapkan dia sejak azali bahawa dia ni suka puasa sunat. Dia takut amal ibadat yang diistiqamah puasa sunat itu akan hilang. Allah Ta'ala beri kepada dia untuk dia istiqamah dalam sembahyang sunat. Jadi dia tahu itu pemberian Allah, amalan ibadat tersebut, dan dia takut kalau Allah Ta'ala tarik balik nikmat istiqamah dalam sembahyang sunat tersebut. Itu yang kedua. Dan sukacita ia seorang dengan nikmat Allah Ta'ala atas seorang. Kerana nikmat itu datang daripada Allah. Yang ketiga, dia berasa seronok. Nikmat ilmu, nikmat amal yang Allah Ta'ala beri kepada dia. 3. Maka hak ni kalau ada 3 ni, maka tiada ada ia seorang ujub. 3 ni. Pertamanya, dia berasa itu pemberian Allah Ta'ala. Ilmu yang dia dapat, dia faham itu pemberian Allah Ta'ala. Amal yang dia dapat buat, itu dengan sebab pemberian Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak izin dengan kudrat dia, kalau Allah Ta'ala tak izin dengan sekat nafas dia dan sebagainya, dia tidak akan dapat membuat ibadat tersebut. Yang keduanya ialah, dia rasa takut. Takut Allah Ta'ala takdirkan sebaliknya. Kerana Allah Ta'ala Maha Kuasa. Takut Allah Ta'ala, kita ni dah aling dah. Dah reti dah, tiba-tiba jadi jahil. Pusing. 100%, 180 degree. Pusing. Kita ni jahil balik. Dia takut tu. Ataupun kita istiqamah dah amalan ni. Daripada dulu lagi sampai sekarang, takut. Dia sentiasa rasa takut. Kalau Allah Ta'ala ubah, tiba-tiba dia tak buat lagi ibadat tersebut. Ataupun dia tak istiqamah dah dengan ibadat tersebut. Dia tak mau dah buat ibadat tersebut. Dia takut benda tu berlaku pada dia. Dan yang ketiga, dia berasa suka bahawasanya ilmu dan amal yang dia buat dan dia dapat sekarang ni adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila dia lihat dari sudut tu, tidak akan ada sifat ujub pada diri dia. Kemudian, dan ujub itu sebab bagi takabur. Sebab bagi besar diri, sebab bagi membesarkan diri. Takabur. Berasa diri hebat daripada orang lain. Sebab adanya berasa hebat diri sendiri. Bila berasa hebat diri sendiri, dia akan berasa hebat banding orang lain. Dan perbezaan antara keduanya, ujub dan takabur, bahwasanya takabur itu melazimkan ia takabur akan mereka yang takabur ia mereka atas seorang. Iaitu apa dia? Dia kata bahwasanya takabur itu melazimkan ia takabur akan mereka yang takabur ia mereka atas seorang. Jadi antara beza ujub dengan takabur ialah takabur ni melazimkan takabur tu untuk dia lebih rasa hebat banding orang lain. Tu dia kata tu. Tu dia kata melazimkan ia akan mereka yang takabur ia atasnya. Mana melazimkan mereka, orang yang takabur ni, dia berasa hebat banding orang lain. Tu yang pertama. Tu takabur. Dan ujub itu ketentuan dengan seorang diri. Kalau ujub pula, dia berasa syok sendiri. Hak tu hanya ada pada diri mereka. Diri orang yang ujub. Dia tak takabur. Takabur ni dia melampaui kepada orang lain. Dia berasa dia hebat dan dia berasa dia hebat pada orang lain. Berasa dia hebat, ujub. Berasa hebat pada orang lain, takabur. Hebat dari sudut mana? Apa-apa saja. Dari sudut amalan kau, dari sudut ilmu kau, apa-apa saja yang dia berasa dia hebat daripada orang lain, maka itu dia panggil ujub. Dan bahwasanya ujub itu kelakuan hati yang dicela pada syarak. Dia panggil sifat mazmumah, sifat yang tercela. Nabi SAW pun mencela, Allah Subhanahu Wa Taala pun mencela. Tidak ada yang dipuji. Yang dipuji ialah sebaliknya, iaitu bersifat tawaduk.
Tambahan lagi membinasakan ia ujub akan pahala ibadah. Hak ni khilaf. Hak ni khilaf ulama. Tu. Hak ni khilaf ulama. Khilaf ulama antara ujub dengan riya. Riya ni dia nak menunjuk ibadat dia pada orang. Ujub ni pula dia berasa diri dia hebat. Kalau menurut pandangan Imam As-Sawi rahimahullahu taala, dia kata ujub itu tidak menghilangkan pahala ibadat, tapi riya menghilangkan pahala ibadat. Sebab apa? Sebab ujub ini dia akan berlaku bila dia habis buat ibadat. Bila habis dah buat ibadat, maka tak ada kaitan dengan ibadat dah ketika tu. Habis dah. Ibadat dah buat dah. Baru dia mari rasa, aku hebat ni. Tu. Tapi riya, dia bukan mari selepas daripada ibadat. Dia mari ketika buat ibadat. Bila sembahyang tu, ada pokcik tu, nak kiam lama sikit, baca Baqarah kali. Baru nak tengok ni, kiam lama. Dia nak menunjuk ke orang, suruh kata dia berdiri lama, sembahyang. Jadi dia pun sembahyang. Ketika tu dia riya. Pahala sembahyang, pahala ibadat tersebut batal. Kerana berlaku ketika mana sembahyang. Riya akan berlaku ketika mana buat ibadat. Ujub akan berlaku ketika mana sudah buat ibadat. Takabur akan berlaku setelah buat ibadat dan banding orang lain. Itu takabur. Jadi kata Imam Sawi, riya yang menghilangkan pahala ibadat, tapi ujub belum lagi menghilangkan pahala ibadat. Namun begitu, dua-dua tu dosa besar belaka. Cuma nisbah hilang pahala ataupun tidak saja khilaf. Jadi Syekh Qadim Majli kata, dia berpendapat bahawasanya ujub itu dapat menghilangkan juga pahala ibadat. Menghilangkan pahala ibadat ni maknanya ibadat sah tapi tak ada pahala. Itu maksud menghilangkan pahala ibadat. Macam nak puasa esok hari ni lah. Bila kita buat benda yang makruh, dia mengurangkan pahala puasa. Kurang. Daripada 100% jadi 60%, jadi 40%, jadi 80%. Bergantung kepada benda makruh yang kita buat lah. Lagi banyak benda makruh, lagi banyak lah kurang tu. Sikit lah makruh, sikit lah kurang tu. Tapi kalau buat benda haram, dia membatalkan pahala puasa. Puasa masih sah, tapi pahala kosong. Tu yang dipanggil Nabi SAW orang yang menahan diri daripada lapar, menahan diri daripada dahaga, tapi tak ada apa-apa. Dia seolah-olah kerja tanpa gaji. Penat-penat tahan lapar, tahan dahaga, disebabkan dia buat benda haram, kosong pahala. Kosong pahala. Allah Ta'ala tak terima ibadat dia. Tapi sah dah, sah. Dari sudut fiqh tak payah qada balik. Dalam mazhab Syafi'i, bukan mazhab Aisyah. Kalau mazhab Sayyidatina Aisyah, orang yang buat benda haram ketika berpuasa, batal puasa. Dia mengumpat, batal puasa. Dia hina orang, batal puasa. Dia mencuri, batal puasa. Apa-apa benda haram, batal puasa berlaku. Mazhab Syafi'i, benda yang haram dia buat, batal pahala puasa saja, bukan batal puasa. Batal puasa, hak itulah masuk sesuatu ke dalam rongga, muntah dengan sengaja dan sebagainya tu. Tu hukum zahir fiqh. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, telah berfirmanlah Allah Taala surah At-Taubah ayat 26. Dia kata, wa yauma hunainin idza ajabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Surah At-Taubah ayat 26. Artinya, sebutlah olehmu hai Rasulullah akan hari memerangi kamu akan puak Hawazin pada lembah yang dinamakan dengan Hunain, di antara Mekah dan At-Taif. Itu tempat dia lah, antara Mekah dan Taif, Hunain tu. Ketika menyukakan akan kamu oleh banyak bilang-bilangan kamu, maka tiada mengkayakan oleh banyak kamu itu. Mengkaya ni mana tidak berhajat. Maka tiada mengkayakan tidak berhajat, mana berhajat lah, daripada kamu itu sesuatu. Sekarang dia kata Allah Ta'ala menegur orang-orang Islam yang nak pergi perang. Ramai orang, mereka berasa mereka boleh menang. Mereka berasa mereka ni hebat, sehingga boleh perang orang kafir itu, boleh confirm menang. Bahaya. Maka Allah Ta'ala tegur dalam Quran, jangan berasa bangga dengan bilangan yang banyak. Bilangan yang banyak tu tidak dapat mengkonfirmkan ataupun tidak dapat memastikan pasti akan menang. Tidak. Bahkan boleh jadi kalah dengan izin Allah.
boleh jadi menang dengan izin Allah. Yang sedikit pun kadang-kadang boleh menang dengan izin Allah. Yang sedikit juga kadang-kadang boleh kalah dengan izin Allah Ta'ala. Semua tu dengan kehendak Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menegur umat Islam ketika itu yang dia berasa dia hebat dengan bilangan mereka yang cukup banyak, dapat menentang orang kafir, sehingga mereka berasa mereka boleh menang. Tu ni. Artinya, tiada menolak ia banyak kamu tadi daripada kamu akan sesuatu daripada pekerjaan seteru kamu. Banyak orang tersebut tidak dapat menolak benda yang dilakukan oleh musuh, iaitu nak perang kita. Boleh tak musuh menang ketika mana kita banyak? Boleh. Boleh tak musuh menang ketika mana kita sikit? Pun boleh. Boleh tak musuh menang ketika mereka sikit kita banyak? Boleh juga. Semua dengan kehendak Allah Ta'ala berlaku. Dan sempitlah pada perasaan kamu oleh bumi serta luasnya. Kemudian lari kamu membelakangkan akan seteru. Dia kata, dan sempitlah pada perasaan kamu oleh bumi serta luasnya luas bumi. Kemudian yakni selepas lari kamu membelakangkan akan seteru. Jadi Allah Ta'ala kalau takdirkan mereka ni akan kalah, maka mereka ni akan lari daripada musuh mereka sendiri. Bumi yang luas akan merasa sempit sebab merasa kalah dengan izin Allah Ta'ala. Boleh tak tentera Islam kalah dengan izin Allah Ta'ala? Boleh. Boleh tak tentera Islam menang dengan izin Allah Ta'ala? Boleh. Tak kira bilangan berapa. Sikit ke banyak, banyak ke sikit, boleh berlaku menang dengan izin Allah Ta'ala berlaku. Kalau Allah Ta'ala izin yang sikit pun boleh menang dengan bantuan para malaikat yang Allah Ta'ala hantar. Kalau banyak Allah Ta'ala takdir tak menang lepas sudah. Menang dan tak menang itu urusan Allah Ta'ala. Kita hanya dituntut untuk perang, maka kita perang sekadar yang mampu. Dan bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Habis dah tu. Jadi insya-Allah Ta'ala kita sambung semula. Tak tahu esok puasa ke tak ni? Tak puasa lagi. Wallahu Ta'ala alam. Jadi setakat tu dulu. Ramadan kita berhentilah, tak ada. Kita sambung semula selepas daripada 15 Syawal, insya-Allah Ta'ala. 15 Syawal kita ada sini balik pada tu tak ada sebelum-sebelum tu tak ada. Wallahu Ta'ala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.